Terima kasih kepada saudara Haziq selaku pengacara majlis. Saya, Akmal Nasir, ketika ini masih merupakan ahli Parlimen Johor Bahru. Datang daripada Johor bukan semata-mata ceramah pada malam ini, tapi ketika ini juga berlangsungnya sidang Parlimen. Kita tahu bahawa kalau tengok tempat saya Johor Bahru ini adalah bandaraya. Dan saya nampak banyak persamaan antara JB dan juga Pandan. Warganya kebanyakannya adalah daripada kumpulan yang bekerja, makan gaji, kelas bawah ataupun pertengahan. Kalau di Johor Bahru terkenal dengan pengorbanan anak-anak kita pergi ke seberang, ke Singapura untuk mendapatkan pekerjaan. Di sini pun tak lain juga. Ada yang datang daripada luar merantau menjadikan Pandan ini sebagai rumah yang barunya. Pada masa yang sama, kalau kita lihat dari segi mencari sesuap nasi, ketika ini juga anak-anak muda ramai yang terlibat sebagai contoh dalam ekonomi gig, sebagai pekerja gig. Petang tadi kita tahu hujan lebat. Berlaku hujan lebat tapi mereka tak peduli. Sekarang nak panggil juga pilihan raya. Kalau semalam kita dapat lihat apabila Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa satu usul untuk membicarakan soal isu ataupun krisis ekonomi. Perkiraan beliau apa? Belanjawan akan dibentangkan hari Jumaat. Kalau sempat bentang. Kita tahu sekarang UMNO ni nampak batang hidung bila nak cerita pasal kuasa. Tapi bila soal masalah rakyat sekarang ini, kalaulah belanjawan dibentangkan sekalipun, itu adalah untuk tahun hadapan. Itu adalah soal titik bengit pengurusan negara. Selain daripada yang disebut akan ada gula-gula tawaran kepada pengundi. Tapi hakikatnya, pada hari ini kita berdepan dengan cabaran ekonomi yang sangat luar biasa. Bila sebut hujan lebat petang tadi, kebetulan saya keluar dari Parlimen. Ada urusan, memang bila jalan di tengah jalan raya, kita nampak rider-rider terpaksa berteduh di bawah jambatan. Bila saya lihat balik keadaan tersebut, saya buka balik nota saya. Saya lihat bahawa peringkat kita, ketika saya selaku Ketua Angkatan Muda, kita pernah buat survey terhadap anak-anak muda gig ekonomi ini. Bila dibuat survey, kita dapati bahawa mereka yang bekerja dalam gig ekonomi ini untuk sementara. Tapi rata-ratanya mengatakan beliau terpaksa bekerja secara tetap kerana tiada pendapatan yang lain. Dipersilakan Kak Wan. Yang mana kalau kita lihat soal anak muda yang menghadapi cabaran ketika ini, kalau pengorbanan mereka ini kita tahu untuk membantu keluarga mereka. Kalau kita lihat di Pandan pula, kita tahu bahawa sejarah politik keadilan berkait rapat dengan Parlimen Pandan. Kalau tempoh 2013-2018, kita ada saudara Rafizi Ramli selaku ahli Parlimen. 2018 sehingga hari ini kita ada Kak Wan selaku ahli Parlimen di sini. Kedua-dua mereka ini, bagi saya kalau saya sebut anak-anak muda kita berkorban mencari rezeki, kalau di Johor sanggup ke Singapura, bagi saya sosok tubuh dua orang pemimpin ini, mereka masuk politik sebab mereka nak berkorban. Mereka nak membantu masyarakat sekeliling. Kalau Kak Wan, mungkin dari segi pengalaman politiknya lebih jauh panjang. Kita tahu bahawa pengorbanan keluarga beliau ini terlalu berat untuk kita fikirkan. Kita tahu juga untuk saudara Rafizi,
beliau juga ada kelayakan yang jauh lebih baik daripada orang politik yang ada pada hari ini. Beliau memilih apabila keadaan itu terpanggil, beliau pilih untuk kembali bersama kita dan hari ini kita dapat buktikan Rafizi dan rakan-rakannya menggerakkan kempen Ayuh Malaysia untuk kita pulihkan kembali keadaan politik pada masa sekarang. Cuma bila sebut pengorbanan, mungkin pengorbanan rakyat biasa. Kita sebut juga ada pengorbanan di kalangan pemimpin politik. Tapi hakikatnya keadaan politik pada hari ini sangat tercemar. Ramai yang mengatakan orang politik tidak peduli kepada nasib rakyat kebanyakan. Sebab apa? Sebab yang pegang kuasa ketika ini meletakkan kepentingan kuasa lebih tinggi daripada keadaan rakyat biasa. Kita tahu selepas kita peringatkan, kita sebut ketika hujung tahun kita akan berdepan dengan suasana monsun yang luar biasa. Kalau dulu kita sebut monsun timur laut yang terkesan mungkin di pantai timur, mungkin di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Tapi tahun lepas bila berlaku monsun, antara negeri yang teruk terkesan adalah di pantai barat seperti di Selangor dan Johor. Sebab itu bila kita ingatkan kerajaan yang ada pada hari ini, parti yang memerintah, kalau kamu betul fikirkan soal rakyat, jangan kamu korbankan rakyat kerana kamu berebut kuasa. Setuju ataupun tidak? Pada masa yang sama, bila sebut mereka korbankan kita, kita tahu. Kalau tengok bila Rafizi kembali aktif dalam politik, dia memberikan sedikit kelegaan. Tetapi bagi saya, kalau tanya kembali kepada politik, ianya memberikan satu sakit kepala yang besar. Sebab tiap-tiap minggu, Rafizi akan bongkarkan skandal yang baru. Kita tahu bahawa kalau selagi UMNO bersatu memerintah, makin banyak skandal-skandal yang akan dikautkan. Sebab itu mereka tahu pertimbangannya antara diri mereka terpaksa terkorban masuk penjara. Dia dah tengok dia punya ikon, bosku dah masuk ke penjara. Sekarang mana ada orang sebut bosku dah? Sekarang orang sebut Mat Sakau dekat Kajang. Cuma untuk kita tak nak memperkecilkan dirinya. Hakikatnya bahawa biarlah hukuman telah dikenakan. Kita tahu juga di peringkat beliau masih berusaha nak keluar pergi parlimen. Kalau siapa ikuti perbahasan semalam, ada ruling yang mengatakan bahawa parlimen tiada halangan untuk Datuk Seri Najib datang ke parlimen. Sebab itu, kalau kita lihat di kalangan mereka, mereka tahu antara pilihan sama ada diri mereka yang akan terkorban masuk ke penjara ataupun mereka nak korbankan nasib rakyat yang di luar sana. Ekonomi makin teruk, OPR makin naik. Kalau sebut soal OPR, kalau 2 tahun dulu tak ada siapa yang faham apa itu OPR. Sekarang saya tak payah buka cerita, orang dah beritahu. YB 3 bulan saya punya loan komitmen naik dekat RM200. Campur loan kereta, campur loan rumah, RM200 ni sangat besar maknanya, betul tak? Dan ketika ini mereka dah tak peduli soal kesengsaraan rakyat dan kita selaku rakyat biasa nak tak nak. Saya sangat khawatir bahawa mungkin kalau tengok suasana di parlimen, kalau saya kongsikan keadaan di parlimen sekarang dah lengang. Kalau tengok sebelah sana dah tak ada orang. Tapi kalau tengok berita mereka tengah berkumpul di PWTC. Sekarang ini kalau tengok kat parlimen memang dah sunyi. Isu-isu yang nak dibawa pun di sebelah kerajaan, RUU yang tertangguh lama setakat ini. Tapi yang kita khawatirkan hujung tahun ini kita tengok sama ada hari Jumaat
ke Sabtu ke minggu depan, kemungkinan UMNO akan bubarkan parlimen. Bila dia bubarkan, kita akan berdepan dengan situasi yang sangat payah. Sama ada kita nak fikirkan keadaan keluarga kita. Saya doakan tidaklah terkesan banjir besar. Harap-harap tidak berlaku banjir besar tahun ini. Tapi sekiranya berlaku, kita terpaksa buat pilihan. Sama ada nak bercakap soal mengundi, nak bercakap soal pemerintahan 5 tahun, ataupun kita terpaksa dikorbankan sekali lagi. Sebab itu, sebagai penutup, mesej saya pada malam ini memang tak banyak. Saya hanya sebut soal pengorbanan. Kalau nak kira, Pandan ini sangat deritanya. Anda dah lihat bagaimana dulu. Kalau dulu Rafizi dihalang bertanding. Tapi Alhamdulillah, keadilan tampilkan calon paling baik kita ada. Dan calon itu ada dengan kita sekarang. Sebagai pengorbanan yang beliau lalui, kita bagi satu tepukan yang sangat istimewa untuk Kak Wan. Nak terus berkorban di Pandan pun saya rasa orang Pandan suka sangat. Setuju? Pada masa yang sama juga orang Pandan terpaksa berkorban. Nak pilih Kak Wan ke nak pilih Rafizi. Tapi bagi saya tak pening kepala. Nak kira kursi kat sini banyak. Gombak ada, ampang ada. Tapi yang paling penting, jaminan keadilan kepada pengundi Pandan, wakil saudara-saudari yang akan diletakkan oleh Parti Keadilan adalah calon yang terbaik Parti Keadilan boleh tawarkan. Setuju ataupun tidak? Jadi dengan itu, saya mengharapkan kepada warga Pandan, bantulah. Inilah insan-insan yang bukan hanya menjadi ikon di Pandan, malah yang saya nak mohon terakhir sekali. Saya tahu bagaimana tahun 2018, bila saya bertanding di Johor Bahru, tak ada siapa kenal Akmal di Johor Bahru. Yang bawa saya ke Johor Bahru ni Parti Keadilan. Yang bawa, yang berkempen siang malam ni saudara Rafizi. Jadi kalaulah UMNO tidak berhati perut, dia bubarkan juga parlimen minggu ini ataupun minggu depan, boleh tak saudara-saudari bagi ruang kepada Kak Wan, kepada Rafizi untuk bantu kempen di tempat-tempat yang lain. Boleh ke tidak? Dan maksudnya sebab itu kita tampilkan pimpinan cabang tempatan tadi, apa-apa masalah di Pandan cari mereka. Maksudnya di Pandan ini kita bekerja sebagai satu pasukan. Saya ada memori yang panjang di Pandan ini sebelum 2013 lagi. Masih ada aktivis-aktivis yang saya ingat sampai hari ini masih akan dijadikan satu kubu yang terkuat untuk Parti Keadilan Rakyat. Cukup sekadar itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese Nandre.